Salam sejahtera. Akhirnya satu lagi rahsia. Parti Bersatu Parti Muhyiddin didedahkan oleh ahli parlimennya sendiri. Kita agak terkejut apabila bekas ahli parlimen yang telah dipecat oleh Bersatu ini tiba-tiba tampil mendedahkan taktik yang digunakan oleh Parti Bersatu yang dianggap terancang dan juga dianggap licik. Ada orang kata, politik ini memang penuh dengan kelicikan. Paling membuatkan netizen agak kesal ialah apabila politik dianggap sebagai dinamik. Politik itu dianggap sebagai dinamik. Maknanya, kemarin dia boleh musuh, hari ini boleh berkawan. Hari ini, satu lagi taktik strategi yang digunakan oleh Parti Bersatu secara diam-diam telah didedahkan oleh seorang bekas ahli parlimen yang dipecat oleh Parti Bersatu, yaitu ahli parlimen Bukit Gantang. Beliau berkata, Bersatu menggunakan taktik pemecatan terancang. Walau bagaimanapun, kata ahli parlimen Bukit Gantang itu, beliau masih kekal sebagai ahli parlimen Bukit Gantang. Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abu Faisal menegaskan, dia masih ahli parlimen Bukit Gantang dan menyifatkan tindakan Bersatu menggugurkan keahliannya sebagai pemecatan terancang. Ini selepas semalam dia menerima notis dari Setiausaha Agung Bersatu Hamzah Zainuddin yang memaklumkan bahawa namanya telah dikeluarkan daripada sistem keahlian parti tersebut. Muslihat Parti Bersatu apabila membuat pindaan perlembagaan parti untuk memecat keanggotaan saya, membuat ugut-ugutan tersebut seperti yang dilakukan oleh pemimpin kanan serta siri keputusan-keputusan Majlis Pimpinan Tertinggi yang mencari ikhtiar menggugurkan keanggotaan saya merupakan satu tindakan yang bersifat pemecatan terancang, katanya. Apabila Parti Bersatu menghantar notis rasmi bahawa mereka telah mengeluarkan nama saya dari senarai keahlian Bersatu, ini bermakna mereka telah mengambil tindakan untuk memecat saya. Perkara 49E dalam kurungan 2 kurungan C telah jelas menyatakan bahawa kedudukan saya selaku ahli Dewan Rakyat tidak terhenti apabila parti memecat saya daripada keanggotaan parti setelah nama saya dikeluarkan daripada senarai keahlian, katanya dalam kenyataan hari ini. Istilah pemecatan terancang biasanya digunakan untuk merujuk situasi apabila majikan sengaja menyusahkan atau menganiaya pekerja sehingga memaksa pekerja berhenti kerja. Mengulas lanjut, Syed Abu Hussein berkata, pindaan perlembagaan parti yang sengaja dibuat untuk memecat keahliannya itu mempunyai unsur berniat jahat serta tidak selari dengan perlembagaan persekutuan. Keabsahan pindaan perlembagaan Bersatu bersabit kedudukan ahli Dewan Rakyat adalah tertakluk kepada perlembagaan persekutuan sebagai undang-undang tertinggi negara, kata beliau, dan bukan sebaliknya. Dengan itu, pindaan perlembagaan Bersatu itu tidak memberi seberang kesan kepada kedudukan saya sebagai ahli Dewan Rakyat, kata beliau lagi. Bersatu telah pun menyerahkan notis keahlian terhenti secara serta-merta kepada 6 wakil rakyat yang mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu kali ini. Paling penting sekali anda memberikan komen yang paling jitu. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Sudah tak tahan lagi, akhirnya Anwar tampil memberikan pengakuan umum keputusan yang paling
tegas dan paling hebat sekali. Anwar menegaskan hari ini bahawa saya tak mahu jadi Perdana Menteri yang melindungi perasuah. Inilah Perdana Menteri yang kita tunggu-tunggu. Perdana Menteri yang serius memerangi rasuah, yang sanggup memilih jalan tidak popular semata-mata untuk memperjuangkan rakyat, memperjuangkan kemakmuran ekonomi negara, dan juga kesejahteraan negara. Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata, menegaskan, negara tidak mungkin akan selamat sekiranya tiada tindakan profesional serta tegas diambil terhadap sebarang salah laku atau rasuah. Saya setuju apabila Anwar kata begini, memang betul negara tidak mungkin akan selamat sekiranya tiada tindakan yang paling profesional dan paling serius terhadap rasuah. Saudara, rasuah ini bolehlah kita kategorikan sebagai penyakit yang amat busuk dalam masyarakat. Ia boleh juga dianggap sebagai kanser bara yang kalau tidak dipotong terus akan menyebabkan seluruh badan mati. Biarlah sebahagian anggota dipotong, jangan sampai seluruh anggota mati. Oleh itu, Anwar Ibrahim mahu polis Diraja Malaysia PDRM mengambil tindakan tegas mengikut fakta yang jelas terhadap penjenayah dan pesalah rasuah tanpa mengira status demi menegakkan keadilan. Anwar berkata, ramai dalam kalangan rakyat berasa resah dan mengeluh apabila siasatan kes jenayah dan rasuah mengambil masa yang lama. Namun, rakyat juga harus faham, langkah itu bagi memastikan siasatan dapat dilakukan dengan adil tanpa melindungi mana-mana pihak. Kata Anwar, saya tidak mahu jadi Perdana Menteri tetapi melindungi penjenayah atau perasuah. Jadi pastikan tindakan itu profesional, adil dan tidak menghukum sebelum ada fakta dan lihat kepada sudut undang-undang. Saya singgung perkara ini secara langsung dalam majlis ini kerana yang menjadi mangsa juga adalah ahli sukan yang giat dalam olahraga. Jadi jaminan itu penting supaya ada perasaan semua rakyat, baik ahli sukan ataupun penjawat awam, bahawa ada tindakan tegas, katanya ketika berucap di Majlis Anugerah Sukan Negara 2023. Turut hadir pada majlis itu Menteri Belia dan Sukan Hanayoh dan timbalannya Adam Adli Abdul Halim. Saudara, apabila Anwar Ibrahim menyatakan perkara ini, pelbagai reaksi timbul daripada netizen, khususnya rakyat Malaysia. Ada yang benar-benar setuju dan yakin bahawa Anwar Ibrahim adalah Perdana Menteri yang paling betul-betul serius memerangi rasuah. Ada juga yang menganggap sinis Anwar Ibrahim. Apa pula pendapat kamu semua? Pada pendapat saya, Anwar Ibrahim Perdana Menteri yang benar-benar serius memerangi rasuah. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tulis dalam ruangan komen dan kita jumpa lagi. Salam sejahtera. Bersekongkol jual tanah Felda. 3 orang termasuk pegawai kanan akhirnya dipanggil SPRM. Kalau baru-baru ini kita mendengar ada tanah Reserve Melayu telah dijual, kali ini ada pula dakwaan bersekongkol jual tanah Felda. 3 pegawai Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda dipanggil SPRM susulan dakwaan sindiket penjualan tanah milik Felda di Melaka. Beberapa media sebelum ini melaporkan SPRM menahan 8 individu yang disyaki bersekongkol menerima rasuah hampir 2 juta ringgit daripada sindiket penjualan tanah terbabit.
Sumber SPRM berkata 2 pegawai dipanggil pada hari Isnin dan Selasa lalu. Manakala seorang lagi yang juga pegawai kanan agensi berkenan dipanggil tadi. Semalam, seorang pegawai kanan Felda dipanggil untuk dirakam percakapan dan mendapatkan beberapa dokumen bagi membantu siasatannya, katanya seperti dilapor bernama. Beliau berkata ops tanah haram masih dijalankan sejak Isnin lalu dengan pembongkaran. Beberapa agensi dan entiti lain yang bersekongkol dengan sindiket menjual tanah Felda. Namun tiada penahanan dilakukan terhadap mana-mana pegawai Felda setakat ini. Operasi SPRM dalam kes berkenaan setakat ini membawa kepada penahanan individu membabitkan broker, pegawai bank, pengarah syarikat serta orang awam. Di samping penyitaan 200 akaun bank bernilai melebihi 28 juta ringgit Malaysia termasuk akaun bank Felda yang palsu. Sementara itu, pengarah bahagian pencegahan pengubahan wang haram SPRM Datuk Muhammad Zamri Zainul Abidin ketika dihubungi mengesahkan perkara itu dan kes disiasat mengikut Seksyen 16 dalam kurungan E Akta SPRM 2009 dan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. SPRM akan bekerjasama dengan Felda bagi menyelesaikan isu ini demi kepentingan awam, katanya lagi. Saudara, itu isu yang memang mengejutkan kita. Sejak akhir-akhir ini banyak tanah-tanah yang sepatutnya menjadi milik kerajaan, menjadi milik orang Melayu, boleh-boleh pula berani dijual oleh orang-orang tertentu. Ini adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pada pendapat anda, apa hukuman yang sesuai untuk orang-orang yang khianat seperti ini? Bayangkan tanah Rizab Melayu pun berani disakau. Apakan pula tanah-tanah biasa? Kalau benar mereka memang telah jual secara haram, memang itu satu perbuatan paling khianat sekalilah kerana ianya melibatkan tanah yang khasnya untuk Rizab Melayu. Ada yang mencadangkan hukuman penjara dan sebat sehingga maksimum, kata mereka. Bagaimana pula pendapat anda? Sekian dulu, ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini berita terbaik yang kita terima untuk rakyat Malaysia. Kita digambarkan bahawa Amerika Syarikat telah pun memulangkan sebanyak 720 juta dana 1MDB. Kita ucapkan tahniah, syabas kepada kerajaan yang ada pada sewaktu ini yang begitu cemerlang mendapatkan semula uang dana aset 1MDB yang telah pun hilang. Saudara-saudara sekalian, disahkan Amerika Syarikat telah memulangkan sebanyak 724.4 juta ringgit Malaysia dana yang diseleweng daripada 1MDB. Kita tetap bersyukur walaupun mungkin berlaku kekurangan, mungkin bukan semua, bukan 100% diperoleh semula dana-dana 1MDB yang telah diselewengkan itu, tapi kita tetap masih bersyukur kerana kerajaan masih komited dan masih bersemangat untuk berusaha mendapatkan semula uang yang diselewengkan itu. Dan setakat ini, kita mendapat semula 721.4 juta. Dalam kenyataan hari ini, Kedutaan Amerika Syarikat di Kuala Lumpur berkata, ini adalah ansuran keempat dana yang diperoleh daripada rampasan aset berkaitan 1MDB dan seterusnya dikembalikan kepada kerajaan Malaysia, menjadikan jumlah keseluruhan sekarang ialah 6.6 bilion ringgit Malaysia.
Perkara itu telah disahkan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim oleh Duta Besar Amerika Syarikat ke Malaysia, Edgar D. Kagan, semasa mesyuarat pada Selasa. Kata beliau, kami sangat gembira kerana peringkat keempat aset daripada siasatan Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat ini dipindahkan kembali ke Malaysia. Jumlah wang luar biasa ini akan kembali kepada rakyat Malaysia di mana ia sepatutnya berada dan di mana ia akhirnya boleh digunakan untuk tujuan asalnya untuk memperbaiki kehidupan rakyat Malaysia setiap hari, kata Kagan. Sejak tahun 2016, Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat memulakan beberapa siri saman pelucut hakan sivil yang bertujuan mendapatkan semula aset yang dipercayai hasil penyelewengan di 1MDB dan bekas anak syarikatnya SRC International. Saman itu dibuat di bawah inisiatif pemulihan aset kleptokrasi yang bertujuan untuk menghalang kleptokrat daripada menyalahgunakan sistem kewangan Amerika Syarikat. DOJ mendakwa pada tahun 2017 bahawa lebih 4.5 bilion Amerika Syarikat dolar telah diselewengkan daripada 1MDB, yang mana 1.7 bilion Amerika Syarikat dolar telah disalurkan melalui sistem kewangannya. Antara aset yang disasarkan untuk dirampas termasuk hartanah mewah, karya seni, barang kemas berlian dan wang tunai yang dikatakan milik pelbagai konspirator serta sebuah jet peribadi dan kapal layar super yang dikatakan milik Jolo yang kini dalam buruan. Selain Amerika Syarikat, pihak berkuasa lain seperti Singapura dan Switzerland juga telah memulangkan dana yang diperoleh daripada penyelewengan itu. Usaha ini diperkukuh apabila bekas peguam 1MDB Jasmine Loh kembali ke Malaysia pada tahun 2023 selepas bertahun-tahun dalam pelarian dan membantu polis mengenal pasti hartanah berkaitan 1MDB bernilai 93.2 juta ringgit. Beberapa komen daripada netizen berkait isu ini adalah, kata mereka, Ping Marlene kata UMNO boleh dianggap sebagai parti yang perlu bertanggungjawab, kata Ping Marlene. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.